Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Erik Pertua. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Ibu Muhammad Menteri dan Suhakam di atas pindaan Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 ini. Dan saya mulakan dengan menyentuh cadangan pindaan Seksyen 3 Akta 597 yang menetapkan tanggungjawab kepada setiap pihak berkuasa yang telah dirujuk oleh Suruhanjaya terhadap sebarang pelanggaran hak asasi manusia hendaklah memaklumkan kepada Suruhanjaya tindakan yang diambil berhubung dengan pelanggaran tersebut. Saya suka ingin mencadangkan agar pihak berkuasa dalam konteks ini dibaca dengan turut menyertakan pihak-pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya, Dewan Bandaraya, Majlis Pemandaran, Majlis Daerah dan pihak berkuasa tempatan khas. Cadangan ini adalah kerana kerajaan tempatan memainkan peranan terdekat dengan rakyat dari segi hak asasi yang asas seperti kesihatan, sanitasi dan penyediaan fasiliti awam melalui Akta Kerajaan Tempatan 1976. Dan ini sekaligus membantu untuk mengurangkan jurang antara negeri-negeri. Datuk Erik Pertua, Fasal 3, Pelantikan Anggota Suruhanjaya. Saya menyambut baik langkah bagi memastikan perjalanan Suhakam berlangsung dengan penuh integriti dan inklusif menerusi pindaan Seksyen 5. Tetapi saya sebagaimana pandangan ahli-ahli berhormat sebelum ini memerlukan penjelasan lanjut dari Menteri berkenaan larangan pelantikan anggota Suruhanjaya daripada seorang yang terlibat secara aktif dalam politik dan berdaftar dalam mana-mana parti politik. Kita faham ia bagi memastikan sikap berkecuali serta bebas dari konflik kepentingan, konflik of interest yang harus kita junjung. Namun ia akan menafikan kepakaran dan khidmat yang boleh diberikan individu tertentu hanya kerana beliau terlibat dalam arena politik. Jadi oleh demikian perlu ditafsirkan semula apakah maksud terlibat secara aktif. Frasa itu pada saya terlalu luas untuk ditafsirkan dan perlu ada satu pendetailan untuk kita fahami adakah memegang jawatan yang kecil di peringkat cawangan pun sudah dikira aktif atau bagaimana. Kalau ini berlaku maka sekaligus ia menafikan hak warga negara Malaysia untuk terlibat dengan mana-mana persatuan dan kebebasan untuk menyertai pertubuhan. Datuk Erik Pertua, saya ingin bertanya kepada Ibu Muhammad Menteri, Akta Suhakam sedia ada menyebut tentang pengisytiharan sejagat hak asasi sebagai sumber hak asasi manusia. Jadi adakah kerajaan akan mengiktiraf sepenuhnya The Cairo Declaration of Human Rights in Islam dengan izin atau Deklarasi Kairah yang turut disentuh oleh Menteri semasa membuat pembentangan tadi sebagai salah satu sumber hak asasi manusia di Malaysia. Ini selaras dengan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan yang telah diluncurkan oleh kerajaan pada 2018 yang menamakan Deklarasi Kairah sebagai sumber hak asasi manusia di Malaysia. Ini kerana bila bercakap tentang hak asasi, sudah tentu di dalam membuat penilaian ia perlu dirujuk juga kepada perlembagaan persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kerana itulah saya agak bimbang dengan perkembangan yang berlaku apabila contohnya saya ambil contoh isu yang berlaku yang terbaru apabila tidak ada lagi liquor ban di Kuala Lumpur, iaitu halangan terhadap penjualan arak di Kuala Lumpur yang telah diputuskan oleh DBKL malam semalam. Tidakkah ia sekaligus mengganggu hak asasi masyarakat Muslim yang seboleh-bolehnya tidak mahu orang-orang muda, masyarakat muda di kalangan Muslim terlibat ataupun mendapat kebebasan untuk membeli minuman keras ini secara terbuka. Walaupun sekarang kita akui ada halangan untuk orang Islam membelinya, tetapi dengan ia dijual kembali secara terbuka, kita bimbang ia akan memudahkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap minuman-minuman seperti ini. Jadi adakah ini sekaligus juga mengganggu hak asasi masyarakat beragama Islam? Ini juga perlu untuk dilihat balik. Saya minta kalau boleh polisi-polisi seperti ini perlu dirujuk balik kepada pihak-pihak yang berkaitan. Begitu juga apabila kita menyokong, begitu juga bila kita merujuk kepada pengisytiharan sejagat hak asasi yang mengandungi 30 artikel, di mana di dalam perkara 7, hak persamaan di sisi undang-undang. Isunya, adakah pihak pembangkang yang juga rakyat Malaysia yang sah mendapat layanan yang sama apabila berurusan dengan premis kerajaan. Saya ambil contoh, di tangan saya ini ada salinan surat bertarikh 22 November daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, dialamatkan kepada Setiausaha Barisan Nasional P04 Parlimen Kemaman yang mengizinkan program pemimpin Perdana Menteri Bersama Rakyat, di mana 29 November Rabu di Dewan SMK Cenih Baru Kemaman 3 petang. 29 November Dewan SMK Bukit Keluang Kemaman 8 suku malam.
29 November, Rabu, Dewan SMK geliga pada 10 malam. Ini merupakan akses politik yang dibenarkan di bangunan-bangunan milik kerajaan. Persoalannya, adakah sekiranya pihak pembangkang memohon menggunakan dewan yang sama atas dasar kempen politik, ia boleh dibenarkan. Jadi ini saya fikir bahawa keadilan itu hendaklah dilaksanakan, hendaklah adil dan perlu untuk dilihat adil. Barulah ia adil dalam makna yang sebenar. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir